أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rokoklah, mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rokok. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampurkan qalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan kepadamu seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa bin Maryam, seorang yang terkemuka dalam dunia dan akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan diri kemuliaan di sisi Allah. Dan ia akan berkata, akan bercakap kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian dan semasa ia dewasa, dan ia adalah seorang dari orang-orang yang soleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan bawa oleh seorang anak pada aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. Dan akan melantiknya menjadi seorang Rasul pada Bani Israel, dengan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sapak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah padaku, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang ada di hadapan kamu, yang ada di hadapanku,
yang diturunkan dahulu daripada aku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang ditugaskan menjaga Maryam alaihissalam menyaksikan karamah yang diberi oleh Allah kepada Maryam. Apabila buah di musim sejuk, ada musim panas, buah musim panas, ada musim sejuk. Buah di luar musim. Mereka katanya, dari mana wahai Maryam? Mereka katanya, rezeki Allah. Itu karamah. Karamah diberi pada wali-wali Allah. Perkara luar biasa. Lalu Zakaria inginkan seorang anak. Mudah-mudahan dapat seorang anak yang saleh, yang baik bila tengok Maryam begitu rupa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Usia dah 100 tahun lebih, isteri dah 80 tahun. Allah Ta'ala kurniakan Nabi Yahya alaihissalam. Kita baca dalam ayat yang lalu tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Ayat ini balik kepada kisah Maryam alaihissalam. Malaikat berkata kepada Maryam, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaka wa astafaka ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wahai Maryam. Telah memilih menjadi hamba yang mulia di kalangan perempuan-perempuan dunia seluruhnya, dan membersihkanmu dari kekotoran, kejahatan, maksiat, dan memilihmu untuk menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesarannya, mencipta manusia yang Maryam tak tahu lagi masa itu, melahirkan anak tanpa bersetubuh, tanpa bapa, untuk jaga kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat ini menjadi perbincangan hangat kalangan ulama tafsir. Adakah Maryam ni seorang Nabi kerana diwahyukan oleh Allah melalui malaikat? Biasanya Nabi ni orang lelaki. Banyak ulama mengatakan Maryam mencapai martabat Nabi. Banyak ulama mengatakan begitu. Ibn Katsir huraian panjang dalam tafsir dia. Dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia dianggap mengatasi martabat wali kerana diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang berkata pada dia tadi, melalui wahyu, Allah Ta'ala pilihmu, bersihkanmu, jaga daripada dosa, dan menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya Maryam rukniti li rabbuki wasjudi warka'i ma'ar raka'in. Wahai Maryam, lazimkah diri kamu beribadat dengan sekuat-kuatnya, menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Allah Ta'ala suruh Maryam kuat beribadat. Kuat beribadat sehingga melecur kaki, dikatakan begitu. Kuat Maryam ni beribadat kepada Allah Ta'ala sebagaimana diwahyukan oleh malaikat, menjadi seorang yang saleh. Maka Maryam, setengah ulama kata, semulia-mulia perempuan sejak Hawa sehingga hari kiamat. Ada ulama yang kata begitu, kerana dia mendapat kelebihan daripada Allah, ujian yang sangat dahsyat, lebih daripada Hawa. Dan disebut dalam hadis semulia-mulia perempuan ialah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan semulia perempuan, 3 perempuan, Maryam, Khadijah dan Fatimah, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zahra. Dzalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Itu semua adalah daripada cerita yang kamu tak tahu, wahai Muhammad, yang kami wahyukan kepadamu. Benarkan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad tak tahu baca, tak tahu menulis, tak belajar di mana-mana, tapi tahu cerita dan kisah tentang Maryam.
Di sini sepatutnya padi-padi Kristian beriman pada Nabi SAW. Kerana Nabi tahu tentang kisah Maryam. Dalam keadaan Nabi duduk di Mekah. Tak ada sekolah di sana, tak ada padri di sana, tak ada apa di sana. Dia menandakan bahawa Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Kamu tak ada bersama, wahai Muhammad SAW, ketika penjaga-penjaga masjid Baitul Maqdis berbalah berebut untuk jaga Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Engkau tak ada sama mereka ketika mereka berbalah. Bila ibu Maryam bawa Maryam ke masjid, suruh dia nazar anak puteri ini untuk beribadat di masjid. Oleh kerana ayah dia Imran adalah imam. Imam ni dimuliakan oleh masyarakat lah. Mungkin dia dah mati masa itu. Berembuk pakat nak jaga. Zakaria kata dia yang layak jaga kerana dia ni puak saudara sabit. Isteri dia adik-beradik dengan ibu Maryam. Ada ulama kata mak saudara pada ibu Maryam. Maka dia lebih layak jaga Maryam. Akhirnya mereka melakukan undian. Cara mengundinya ialah capak kalam dalam sungai Urdun. Capak kalam. Barang siapa yang kalah dia pergi betul, dia dipilih. Allah Ta'ala tentukan Maryam dijaga oleh Zakaria alaihissalam. Itu qalatil malaikatu imru inna Allah yubashshuki bi kalimatin minhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Dan ingatlah Abu Malaikat iaitu Jibril alaihi salam yang datang berjumpa dengan Maryam, disebut dalam surah yang lain merupakan seorang, tentulah Jibril ni rupa orang kacak, lawa, cantik. Ini ujian pada Maryam, ujian. Aku nak sapa berita padamu wahai Maryam, mu akan boleh anak. Nama dia Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Gelarnya Al-Masih. Al-Masih ni asal mana sapu. Menyapu kebatilan. Macam-macam ulama tafsirnya. Al-Masih, kata Al-Masih. Dan menyapu segala tamahan-tamahan fitnah-fitnah orang Yahudi. Anak itu nama Isa. Wajihan fid dunya wal akhirah. Seorang yang dimuliakan, yang diagungkan di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Dan yang hampir kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam kalangan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih wahai Maryam. Lalu Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Anakmu ni akan bercakap. Boleh bercakap dengan orang ramai pada masa dia bayi lagi. Dalam boyan. Dan termasuk kalangan orang yang soleh. Bila Maryam dengar kata begitu, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kata Maryam, bagaimana aku boleh anak? Aku tak disentuh oleh manusia. Manusia tak sentuh aku. Aku bukan orang jahat. Bukan pelacur. Aku tak kahwin. Macam mana boleh? Dan kita kena faham. Di sini kita kena tahu bahawa malaikat Jibril ni lelaki tak, puan tak. Nak tubuh macam mana? Malaikat. Malaikat tak ada kemaluan. Tak ada nafsu. Tapi dia datang rupa manusia. Rupa manusia. Jadi orang yang kata anak Tuhan itu semua mengarut mereka. Maryam kata, bagaimana aku boleh anak walam yamsasni bashar? Manusia tak sentuh aku. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Jibril kata itulah Allah Ta'ala menciptakan apa yang dia kehendaki. Kita baca ayat tadi dulu, yaf'alu ma yasha. Yaf'alu, Allah Ta'ala buat ni dengan perkahwinan.
Ini yakhluqu ma yasha. Dua perkataan yang berbeza. Allah Ta'ala cipta mengikut apa yang dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu dia menghendaki sesuatu jadi, dia berfirman jadi, terus jadi. Ini urusan Allah Ta'ala. Sekelip mata jadi terus. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, wahai Maryam. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Dia sambung lagi. Tafsirul Quran bil Quran. Anakmu Tuhan aja kitab. Kitab ni sama ada membaca, menulis. Wal hikmah, kebijaksanaan, menghuraikan, menerangkan dengan penuh kebijaksanaan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wat Taurat wal Injil, kitab Taurah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Injil, kitab Injil diwahyukan kepada dia. Allah Ta'ala pilih anakmu ni terus jadi alim. Terus jadi alim. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi alim, boleh mengajar orang, bijak, tahu Taurat, tahu Injil. Wa rasulan ila Bani Israel. Menjadi rasul pada Bani Israel. Tugas jadi rasul pada Bani Israel. Bukan pada orang Melayu, bukan pada orang Cina, bukan pada orang lain. Isa ni khusus rasul untuk Bani Israel. Dan sebab itulah orang bahasa lain tak layak lah. Tak layak. Jadi, dia ditugaskan untuk menyempurnakan lagi kitab Taurat ini. Orang Yahudi yang layak terima dia, sudah ada kitab Taurat. Orang Kristian pula ambil Injil saja, tak ambil Taurat. Yahudi pula ambil Taurat, pindah-pindah, tak ambil Injil. Semua jadi sesat. Kena ambil semua sekali. Semua sekali. Peranan Isa ialah menjadi rasul Bani Israel, membetulkan Bani Israel. Mengislahkan Bani Israel yang sudah menyeleweng, yang sudah sesat pada Taurat. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kamu, kata Isa, membawa tanda, mukjizat kepada Tuhan kamu. Aku datang ni bukan begitu saja, ada mukjizat. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang manusia tak boleh buat. Kekuasaan Allah Ta'ala berlaku. Mengikut cabaran zaman masing-masing. Zaman masing-masing. Ada Rasul, Nabi Ibrahim, dibakar dalam api tak hangus. Sesuai dengan zaman. Namrud menunjukkan kekuasaan dia. Nabi Musa, mukjizat untuk lawan sihir. Sihir jadi kebanggaan. Adapun Isa AS, zaman manusia berbangga dengan ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Bangga dengan ilmu perubatan. Salah satu daripadanya. Ilmu kejadian. Kejadian alam, kejadian manusia. Jadi Tuhan ambil pada aku mukjizat. Anni akhluqu lakum min at-tin kayati at-tayri fa anfukhu fa yakunu tayran bi idznillah. Aku boleh ambil tanah. Pijik-pijik tanah jadi macam buah, aku ciup terbang. Dengan izin Allah Ta'ala. Ini mukjizat. Manusia tak boleh buat. Wa ubrul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Aku boleh menyembuhkan orang yang sakit. Akmah wal abrah. Orang yang buta, daripada kecil lagi, buta. Sejak lahir buta, boleh celek. Dengan Nabi Isa sapu je, berdoa je, celek mata. Dan orang yang sakit sapok, baros, yang putih ni, boleh sembuh. Ini mukjizat. Penyakit yang suka diobat. Wahil mauta biidznillah, aku menghidupkan orang mati. Doa orang mati hidup. Ini semua doktor tak boleh buat. Tabib tak boleh buat, perubatan buat. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku ceritakan kepada kamu apa yang kamu makan. Memakan apa hari ni? Aku boleh tahu. Isa boleh tahu. Tadi memakan ni. Betul sungguh. Dan apa yang kamu simpan di rumah kamu? Simpan apa makanan? Simpan apa? Isa boleh tahu. Itu mukjizat dia. Buktian dia adalah Rasulullah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu semua sekali itu ialah tanda, mukjizat untuk kamu semua. Dalil aku ni Rasul, Nabi Allah Ta'ala, kalau kamu beriman. Ini tanda aku jadi Rasul. Adapun tugas aku, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Yang aku mengesahkan kitab Taurah yang ada di depan aku.
mengesahkan balik. Orang Yahudi pindah kitab Taurat. Pindah ayat dia punya macam-macam, aku pun betul balik. Taurat yang sebenar ini dia. Yang betul. Uhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaikum. Dan aku halal kepada kamu apa yang kamu haramkan, yang diharamkan kepada kamu. Sama ada yang diharamkan oleh Taurat sebagai denda terhadap orang Yahudi. Tuhan denda dia, tak boleh makan lemak, macam-macam lah hukum dianya. Jadi Isa menasahkan benda yang diharamkan itu. Ulama kata termasuk adalah juga dia pindah hukum Allah Ta'ala. Isa mendedahkan apa yang halal dia haram, yang haram dihalalkan. Ini berlaku dalam agama mereka. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan aku datang kepada kamu dengan tanda daripada Tuhan kamu. Aku bawa tanda daripada Tuhan kamu, mukjizat. Mukjizat ilmu, iaitu Taurat dan Injil. Termasuk juga mukjizat perkara luar biasa. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala dan taat pada aku. Takut ini perintah Allah Ta'ala, bukan aku pandai-pandai. Bukan aku lantik diri aku, tidak. Allah Ta'ala lantik aku. Dengarlah, takut pada Allah Ta'ala dan taat apa yang aku sebut ini, kata Isa. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tuhan kita semua. Memang orang Yahudi percaya pada Allah Ta'ala. Sama je Tuhan je, sama saja. Kalimah yang sama. Fa'buduh, abdikan diri kepadanya. Hadha siratum mustaqim, inilah jalan yang betul. Aku bawa ni jalan yang betul, membetulkan semula apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada aku, apa yang kamu telah selewengkan, dia betulkan balik, dia tasihkan. Ini tugas aku, peranan aku. Ini kisah tentang Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Wallahu a'lam.